Kerajaan negeri bersetuju untuk menyediakan sebidang tanah bagi pembinaan bangunan Dewan Perniagaan dan Industri Dayak Sarawak DCCI. Perkara tersebut diumumkan oleh Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem dalam ucapannya pada Majlis Sambutan Gawai Keamatan ke-10 2016 di Kampung Budaya Sarawak di Santubong malam tadi. Jelasnya keputusan terakhir untuk lokasi dan saiz tanah tersebut akan diberitahu selewat-lewatnya pada penghujung tahun ini. Lebih 700 ahli di CCI dan Dewan Perniagaan dan Industri Kadazan Susun Sabah menghadiri majlis tersebut. Turut hadir Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Johnny T. Ongkili, Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Richard Riot, Anak Jaim dan Timbalan Ketua Menteri, Datuk Amar Douglas Ugah Embas. Penerokaan pendekatan bagi mempertingkat produktiviti ke tahap lebih tinggi menjadi cabaran utama kepada sektor peladangan. Menteri Pemodenan Pertanian dan Ekonomi Luar Bandar, Datuk Amar Douglas Ugambas berkata, isu ini sangat penting berikutan kekangan kawasan penanaman baharu dan pada masa sama perlu mengambil kira kebimbangan global terhadap usaha pemeliharaan kawasan hutan dan alam sekitar. Dalam konteks ini, aspek penyelidikan bagi bahan tanaman baharu yang mampu mengeluarkan hasil produktif, berkualiti tinggi dan tahan penyakit dilihat sebagai hala tuju baharu dalam pertumbuhan sektor peladangan. Datuk Amar Douglas Ugah berkata demikian ketika merasmikan seminar kebangsaan kali ke-12 Persatuan Perbadanan Penanam di Kuching. Dalam pada itu, katanya industri kelapa sawit menjadi sektor dan enjin pertumbuhan utama ekonomi negara apabila menyaksikan Malaysia sebagai pengeluar kedua terbesar minyak sawit di dunia selepas Indonesia. Datuk Amar Douglas Ugah berkata kementerian akan merangka pelan induk menyeluruh bagi industri kelapa sawit bagi pengeluaran produktif dan berdaya saing ke arah peningkatan sumbangan hasil negeri dan peningkatan taraf hidup masyarakat luar bandar. Pendidikan perpaduan ummah dan kekukuhan ekonomi Islam menjadi platform utama ke arah kemantapan agama dan umat Islam. Menurut Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Bertanggungjawab mengenai hal ehwal Islam, Datuk Amar Abang Johari Tun Openg, kesepaduan ketiga-tiga aspek ini perlu dilaksanakan sebaiknya bagi mengharungi pelbagai cabaran sosial politik era globalisasi pada masa kini dan akan datang. Sementara itu, mengulas mengenai penambahan kota Jemaah Haji Sarawak, beliau memberitahu Majlis Islam Sarawak dalam proses memohon perkara itu. Memanglah kita banyak senarai kita banyak waiting list. Kita serah kepada yang di-Ketua nanti akan berunding untuk mendapatkan tempat. Datuk Amar Abang Johari ditemui media pada Majlis Ramah Tamah Agensi-Agensi Islam 1437 Hijrah bersamaan 2016 Masihi di Dewan Hikmah di Kuching malam tadi. Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka dan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS hari ini telah menandatangani satu memorandum perjanjian MOA kolaborasi bagi kursi pusaka bertujuan membantu membangunkan industri perkayuan di negeri ini. Berucap merasmikan majlis menandatangani MOA tersebut di UNIMAS Kota Samarahan, Menteri Pembangunan Keusahawanan dan Perdagangan, Pelaburan dan Industri, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu kolaborasi itu akan memberi fokus terhadap penyelidikan dan pembangunan produk perabot berasaskan kayu. Jelasnya ia bukan sahaja akan membantu membangunkan industri itu melalui pengeluaran dan pengeksportan, malah menyediakan peluang pekerjaan dan menjadi platform dalam melahirkan pereka-pereka muda tempatan yang mampu menghasilkan produk perabot berasaskan kayu yang berdaya saing di pasaran global. Ini perlu memandangkan ekonomi Sarawak kini turut bergantung banyak kepada hasil pengeluaran dan pengeksportan produk berasaskan kayu dengan menyaksikan nilai ekspor berjumlah 7.2 bilion ringgit setahun. Pada majlis itu, pusaka diwakili oleh pengurus besarnya Datuk Dr. Hatta Solhi dan Timbalan Pengurus Besar Pusaka Hasim Bojet, manakala UNIMAS pula diwakili oleh Naib Chancellor UNIMAS Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Soidi dan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UNIMAS Profesor Dr. Kopli Bujang. Jumlah keperluan terhadap perkhidmatan yang ditawarkan oleh Jabatan Sukarelawan Rela dalam penjagaan keselamatan kini telah bertambah daripada sebanyak 44 jabatan kerajaan dan kementerian berbanding hanya 19 pada tahun lalu.
Ketua Pengarah Rela, Datuk Kamariah Muhammad Noah memberitahu peningkatan jumlah tersebut membuktikan perkhidmatan rela semakin mendapat kepercayaan daripada mereka. Peningkatan ini bagaimanapun, jelas beliau, tidak mungkin tercapai tanpa adanya disiplin dan integriti dari pasukan rela yang telah memberikan khidmat terbaik kepada pelanggan selama ini dan ia sekaligus melonjakkan nama pasukan rela sebagai pasukan benteng ketiga negara. Beliau memberitahu demikian dalam ucapan Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Rela peringkat negeri di Kuching. Beliau berharap pasukan rela akan terus mengekalkan prestasi sedemikian, bahkan meningkatkan lagi mutu perkhidmatan, menjaga keselamatan. Dalam pada itu, beliau turut mendapat penghargaan khas daripada 9 daerah rela termasuk Asajaya, Serian dan Bau berikutan persaraan beliau pada 21 Julai ini. Lebih 1,000 pengamal media mula berkampung di Sarawak bagi memberi liputan penuh untuk Sukan Malaysia ke-18 Sukma di Kuching, Sibu dan Miri. Sukan dui tahunan yang akan berlangsung selama 11 hari itu akan bermula esok dengan acara gimnastik irama sebagai pembuka tirai bertempat di Stadium Majlis Bandaraya Kuching Selatan di Padungan. Turut dijadual berlangsung esok bola sepak di Stadium Negeri Padang D, taekwondo di Stadium Perpaduan Putrajaya Kuching dan karate di Stadium Bandaraya Miri. Sementara itu, dalam taklimat media oleh Pegawai Jabatan Penerangan yang diadakan di Pusat Media di Stadium Akuatik Kuching, petugas media diminta mematuhi peraturan yang diterangkan, termasuk cara etika pemberitaan agar tidak menyentuh perkara berunsur sensitif seperti peribadi dan agama. Dalam taklimat ringkas oleh Ketua Penolong Pengarah Bahagian Media dan Komunikasi Korporat Jabatan Penerangan, Charles Sigat Ason, pengamal media dimaklumkan supaya merujuk maklumat rasmi melalui laman web rasmi Sukma ke-18 atau muat turun aplikasi telefon pintar Sukma Sarawak untuk memudahkan mereka mendapatkan maklumat awal. Persatuan Pelayaran Negeri Sarawak digesa untuk memperbanyak penganjuran regata pada masa hadapan bagi memantapkan lagi kemahiran atlet sedia ada dalam sukan pelayaran, khasnya bagi menghadapi Tamasya Sukan Malaysia Sukma. Menteri Muda Pengangkutan Darat dan Udara dan Keselamatan, Datuk Lee Kim Shin, mahu fasiliti sukan pelayaran ditambah dan sentiasa digunakan untuk melatih lebih ramai atlet, terutamanya pada peringkat sekolah. Katanya Sarawak juga telah berhasrat untuk mendapatkan satu tapak tetap bagi penempatan kemudahan sukan pelayaran bagi atlet tempatan dan luar negara pada masa akan datang. Dalam pada itu, beliau mengharapkan kerjasama semua pihak bagi memastikan Sukma kali ini menjadi yang terbaik, bukan sahaja dari segi pencapaian atlet, malah dalam aspek penganjuran. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian hadiah First KFC MCC Sarawak Open Regatta 2016 di Marina Bay, Miri. Sebanyak 15 kategori dipertandingkan, melibatkan 13 pasukan dari 11 buah negeri dan 2 pasukan dari Indonesia. Pertandingan berkenaan menyaksikan Persatuan Pelayaran Kedah merangkul juara keseluruhan. Baiklah, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung N5 petang ini.